Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya Farhan Fotoni akan bersiaran seperti biasa, insya-Allah, yang mana pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk yang agak menyentuh perasaan kita semua. Satu tajuk yang agak menyentuh perasaan kita semua, iaitu berkaitan dengan solat jenazah. Bila sebut saja solat jenazah, maka kita dah terbayang-bayang dah apakah, siapa pula meninggal, siapa pula yang sakit, siapa pula yang itu, yang ini dan sebagainya. InsyaAllah pada pagi ini saya berkongsi daripada satu kitab milik pada arwah ayah saya sendiri, iaitu kitab berkaitan dengan ensiklopedia solat. Dan semalam ada yang bertanya, ensiklopedia ni maksudnya apa? Ensiklopedia ni maksudnya apa? Jadi pada pagi ni saya nak ceritakan. Sebelum tu kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan pastikan tuan-tuan, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Al-Quran sentiasa berada di hadapan dalam proses kita nak membaca Al-Quran Jagir dan surah Al-Fatihah. Sebelum tu jom kita sama-sama pada hujung minggu ni pakat-pakat tekan butang share dulu. Pakat-pakat tekan butang share agar lebih ramai lagi sahabat-sahabat yang di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Saya tidak adakan terang apa-apa. Saya hanya biasanya baca kitab dan hurai sedikit sebanyak berkaitan dengan kitab. Ensiklopedia solat ni adalah kitab kombinasi. Kombinasi. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insyaAllah semoga pada pagi hujung minggu ni Allah kurniakan kita keberkatan rahmat dalam segala perkara yang kita lakukan. Keberkatan rahmat dalam segala perkara dan setiap perkara yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat dan perkara tersebut akan Allah kurniakan keberkatan di asbab kita mengejar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak share dulu jap. Saya nak share dulu banyak, dan lepas ni nanti tu boleh kita akan mulakan bicara kita. Kita tekan share dulu Jom sama-sama tekan share ramai-ramai agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat di atas perkongsian saya pada pagi ini. Saya berkongsi pada setiap hari, insya-Allah. Saya berkongsi pada setiap hari, insya-Allah tabarakallah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam hujung minggu buat semua yang setia menonton siaran pada pagi yang indah ini dan pagi hujung minggu, pagi Ahad ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kita rahmat dan berkat dalam setiap apa yang kita lakukan dan dimulakan dengan kebaikan. Okey, kita mulakan pagi kita dengan kebaikan, banyak-banyakkan berkongsi apa sahaja yang kita mampu berdasarkan kemampuan kita, kekuatan kita nak kongsi apa sahaja. Allah tidak menghalang. Yang penting sentiasalah berkongsi kebaikan agar kita akan beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, sahabat-sahabat. Dan pada pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada Madu Tualang Al-Azhar dan juga minyak Inspiration UBF, minyak wangi ni di atas tajaan kuliah online pada pagi ini. Terima kasih kepada Madu Tualang Al-Azhar dan juga minyak wangi UBF di atas tajaan kuliah online pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan. Sebelum saya terlupa, dan juga terima kasih kepada set daun bidara di atas tajaan kuliah pada pagi ni. Dia ada hari pagi ni saya dapat terima sponsor untuk berkuliah. InsyaAllah mudah-mudahan mereka yang menaja Allah kurniakan keberkatan dan rahmat dalam segala aspek kehidupan, insyaAllah. Kerana sebab pada petang ini saya akan buat jejak asnaf sedikit, insyaAllah, dalam 30 family yang terkesan. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati dan dirahmati. Okey sahabat-sahabat, jom kita sama-sama mulakan perkongsian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang saya janjikan, saya nak berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan ensiklopedia solat. Sebab semalam, terima kasih kepada yang bertanya lah. Semalam ada seorang penonton saya bertanya. Dia kata, Ustaz, apa maksud ensiklopedia? Solat tu mereka faham solat iaitu sembahyang. Ensiklopedia ni apa benda? Ensiklopedia adalah perkataan sains yang bermula daripada perkataan Arab Mausu'atus Solah. Dia nama dia Mausu'atus Solah. Kitab ni yang saya baca selama beberapa hari ni, dan boleh katakan sekarang ni siri kuliah yang ke berapa saya tak ingat dah, banyak sangat. Okey, ini dia. Mausu'atus Solah, iaitu
daripada kitab bahasa Arab diterjemahkan oleh diterjemahkan oleh nama syarikat Telaga Biru, diterjemahkan kepada bahasa Melayu agar lebih ramai lagi orang faham berkaitan dengan solat. Iaitu dalam ensiklopedia Mau Suatu Solat ni dia ada sebut berkaitan fiqh, falsafah, sejarah dan saintifik. Ataupun dalam bahasa mudah faham dia kombinasi fakta, hukum dan sains. Dalam solat ni tuan-tuan sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia ada bermacam-macam. Dalam solat ni dia ada sainsnya ada. Dia ada sejarah dia ada. Dia ada fiqh dia ada, falsafah dia ada dalam solat ni. Maka oleh sebab itu kita dalam hidup ini, dalam kita solat ni, kita kena tahu sekadar termampu kita, bukan tahu segala perkara. Dan sebaiknya memang tahu segala perkara. Cumanya kita tahu berdasarkan apa yang kemampuan kita ada. Okey, insya-Allah. Pagi ini kita akan berkongsi berkaitan solat jenazah. Solat jenazah. Solat jenazah ni semua orang faham, semua orang tahu, tapi apakah yang dinamakan solat jenazah itu sendiri? Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya bercakap panjang, saya nak tanya, speaker okey ke speaker? Okey. Alhamdulillah speaker okey, alhamdulillah. Terima kasih. Speaker okey insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pengenalan berkaitan solat jenazah. Pengenalan ialah apabila maut menghampiri. Apabila maut menghampiri dengan kita. Kematian ataupun maut adalah persoalan yang dibahaskan sejak dahulu. Sejak dahulu lagi perkara ini dibahaskan, sama ada dari sudut falsafah, kepercayaan khurafat ataupun perubatan. Maut ini orang sembang pasal maut, orang cerita pasal maut sejak dulu lagi. Daripada dulu lagi dah ada orang cerita berkaitan dengan maut. Sama ada dari sudut falsafahnya, sama ada dari sudut khurafatnya, kepercayaan khurafatnya, dan sama ada daripada sudut perubatan. Itu dia orang berbicara berkenaan dengan kematian, berkenaan dengan maut. Daripada dulu lagi ada. Cuma dulu orang panggil mati je. Orang tak adalah sebut macam maut ni, orang kata maut ni perkataan moden sikit lah kan, maut ni. Dia dulu mati je, dah mati tu dah. Okey. Islam mengajar penganutnya agar beriman dengan kematian dan bersedia untuk menghadapi kematian. Beriman dengan kematian dan bersedia untuk menghadapi kematian tidak sama dengan minta mati. Okey. Tidak sama dengan minta mati. Minta mati berdosa, tuan-tuan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mengingati mati itu pahala. Minta mati itu dosa. Kecuali aku nak mati syahid, itu memang pahala lah. Cumanya minta mati tu, kita niat kita nak mati syahid itu pahala, tapi minta mati segera untuk syahid itu dosa. Tak boleh. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Islam mengajar penganutnya agar beriman dengan kematian dan bersedia untuk menghadapinya. Beriman dengan kematian bermaksud percaya akan kematian itu ada. Percaya kematian itu ada dan bersedia untuk menghadapinya. Bersedia untuk menghadapi kematian itu juga pahala. Ready dah nak meninggal, tapi jangan minta untuk mati. Jangan minta untuk mati kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu untuk beribadat kepada Allah. Maka kalau kita minta mati, bagaimana kita nak beribadat? Bila kita minta mati, bagaimana untuk kita beribadat? Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Islam mengajar penganutnya agar beriman, percaya akan adanya kematian dan bersedia menghadapi kematian. Bagaimana kita nak bersedia? Solat awal waktu jangan tinggal. Solat sunat jangan tinggal. Solat taubat jangan tinggal. Istighfar jangan tinggal. Itu maksudnya bersedia menghadapi kematian. Perbanyakkan ibadat, perbanyakkan bersedekah, perbanyakkan bersilaturahim, perbanyakkan bermusyawarah. Itu maknanya persediaan menghadapi kematian. Kerana benda-benda tersebut, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi adalah ibadat secara tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan niat di hati kita. Berdasarkan niat di hati kita. Okey. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti berlaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 34.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maksudnya, dan bagi setiap umat manusia mempunyai ajal tersendiri. Dan bagi setiap umat manusia itu mempunyai ajal mereka tersendiri. Apabila sampai ajal maut seseorang itu, maka manusia tidak berupaya menunda maupun mempercepatkan walaupun sesaat sekalipun. Surah Al-A'raf ayat 34. Kematian ajal seseorang ni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz. Memang dah ditentukan, dah dicukupkanlah. Cuma kenapa ia menjadi rahsia? Kenapa ia menjadi rahsia kepada kita semua? Soalan saya, kenapa tarikh kematian itu menjadi rahsia untuk kita semua? Sebab bila tidak menjadi rahsia, maka kehidupan manusia ini tanpa ujian. Bila tidak menjadi rahsia, maka kalau contoh kita tahu kita dah nak meninggal esok ni, apakah yang kita buat hari ni? Confirm kita solat 24 jam kalau kita tahu tarikh kita meninggal esok. Tetapi sebab apa Allah jadikan ia rahsia? Kerana Allah nak uji kita. Allah nak berikan ujian kepada kita, muhasabah diri kita. Aku hidup ni untuk apa? Sebab tu tarikh kematian dirahsiakan. Sebab Allah nak tengok. Allah nak bagi kita soalan, bagi kita faham soalan tu, aku hidup ni untuk apa? Dan sebab itu tarikh kematian itu dirahsiakan. Kalau kita dah bagi tahu siap-siap lah kan. Kalau dah bagi tahu siap-siap berkaitan tarikh kematian, sudah tentunya kita tak akan pergi kerja dah. Kita tak pergi kerja, kita tak start kereta dah pergi kerja. Duduk je 24 jam menghadap Quran, menghadap tika semayang 24 jam duduk dalam masjid, iktikaf sebanyak masa. Tapi disebabkan kerana ibadat itu adalah untuk orang-orang terpilih, rahsia. Tarikh kematian itu juga rahsia, maka Allah kata tak apa. Tidak mengapa, tiada masalahnya kata. Kau nak buat apa, buatlah. Yang penting ikut Quran dan hadis. Nak buat apa, buatlah. Yang penting ikut Quran dan hadis. Sebab tu, tarikh itu dirahsiakan agar hidup kita ni, kita kena sentiasa memahami dan sentiasa berhati-hati. Hidup ini kena sentiasa memahami dan sentiasa berhati-hati agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Melewatkan sembahyang itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengaji itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Quran ini panduan kehidupan kita, tapi kalau kita tak buka, bagaimana? Sebab itu tarikh bagi setiap umat manusia mempunyai ajal mereka tersendiri. Okey, manusia vs kematian. Tu dia. Keberkesanan konsep kematian yang disuburkan ke dalam sanubari seorang orang yang beriman boleh dilihat pada reaksi mereka ketika berhadapan dengan kematian sanak saudaranya, sahabat handai, orang yang disayangi atau menanti saat kematian diri sendiri. Sebab tu Allah mengajar kita santuni orang yang meninggal. Dalam Islam kata santuni orang yang meninggal. Sebab apa? Kita tengok sejauh mana iman kita berdepan dengan orang yang meninggal. Adakah kita berhadapan kematian sanak saudara dan tak kisah siapa saja, adakah iman kita ni relax ataupun iman kita tersentuh? Kerana apa? Kerana kematian adalah sebaik-baik tazkirah dalam kehidupan kita. Bila nampak kematian, sebab itulah Islam ajar kita, bila melihat orang meninggal, yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doakan dia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Itulah yang dinamakan dengan takziah. Okey. Jumpa orang meninggal, jumpa menziarahi saudara mara yang menghadapi kematian. Keluarga yang berhampiran dengan dia. Kita salam dengan dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kurniakan ketabahan buat sekeluarga. Allah kurniakan kesabaran buat keluarga dalam menghadapi kehidupan mendatang. Itu yang dimaksudkan dengan takziah. Bukannya takziah itu apa? Takziah itu benda apa? Takziah itu adalah ucapan semangat kepada saudara-saudara yang menghadapi kematian. Itu maksudnya. Jadi bagaimana iman kita bila melihatnya?
Adakah kita tersentuh? Adakah kita relax je? Boleh main game lagi? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hormatilah orang yang meninggal dengan tidak berhenti membaca Al-Fatihah. Bukannya kita pergi sana kita sembang. Arwah ni dulu baik orangnya. Arwah ni dulu itu ini. Tidak. Kita menyantuni, menghormati kematian dengan sentiasa membacakan doa untuknya. Ya Allah, kau ampunilah hamba Allah di depan aku ni. Dia baik orangnya. Itu betul menyantuni kematian. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi'afanu. Itu kalau laki-laki. Dan kalau perempuan, Allahumma fillahu, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey? Itu dia bila menghadapi kematian. Bukannya kita bersembang, bercakap-cakap. Oh, dia ni baik. Dia ni ada hutang dengan siapa lagi? Itu mengarut namanya. Okey, sahabat-sahabat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Orang yang beriman orang yang beriman itu akan bila berhadapan situasi begitu dia akan lebih tenang. Tenang setenang-tenangnya, tidak ada menangis yang meraung. Hasil manifestasi daripada sifat redha mereka terhadap apa jua yang ketapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, orang yang beriman bila menghadapi kematian dia bersedih. Dia bersedih dan redha dengan apa yang berlaku. Bukannya dia menangis meraung, tidak. Orang beriman menghadapi kematian dengan sedih, bukan menangis, meratap, meraung dan sebagainya. Yang meratap, meraung ni orang yang tidak beriman. Bila nampak je kematian, dia kata Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir laha. Contohnya laku perempuan. Itulah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, lah kenapa kau dah meninggal? Kenapa kau meninggal? Ataupun tiba-tiba pengsan. Di mana dia tidak ada kekuatan dalam hati dia. Dia tidak ada kekuatan untuk berdepan dengan kematian. Orang yang tersayang contohnya. Seperti suami contohnya. Bila cakap pasal kematian ni, saya nak share sikit lah. Saya ada menyantuni seorang pesakit saya sendiri. Kes ni dah dalam 2-3 minggu lepas lah. Dia meninggal. Malam tu dia mesej saya. Adik dia mesej kata abang dia nazak malam tu. Tapi nazak dia memang agak panjang lah sampai ke subuh. Jadi malam tu dia kata dia minta tolong saya datang untuk doa. Saya kata saya minta maaf. Malam tu dia mesej saya dah lebih kurang dekat pukul 12. Jadi saya kata saya minta maaf, saya tak dapat nak hadir malam ni sebab saya dah tak larat lah. Saya tak boleh nak driving dah. Maka saya kata kita apa, saya datang esok pagi. Selepas subuh saya datang. Maka dengan izin Allah saya pun datang. Esok pagi tu lepas subuh saya pun datang. Dalam perjalanan lagi lebih kurang lagi 15 minit dan dah nak sampai rumah, tak silap 15 minit lagi dah nak sampai lebih kurang macam tu. Tiba-tiba adik dia mesej, Ustaz tak perlu datanglah, abang saya dah meninggal. Saya kata kenapa dia cakap macam tu? Tak perlu datanglah, abang saya dah meninggal. Saya sekurangnya kalau saya datang untuk menziarah lah, doa untuk arwah. Dia saya kata gitu, tak datang Ustaz, abang saya meninggal. Saya kata dia ni kenapa? Maka saya sampai di rumah tersebut. Dan saya pun naik ke tingkat. Saya naik ke tingkat 7 saya rumah tu. Saya berjumpa dengan keluarga. Saya masuk, Assalamualaikum. Dalam rumah tersebut tidak ada bunyi pun orang mengaji. Sebaliknya radio yang mengaji. Saya sampai di rumah tersebut, tidak ada bunyi orang mengaji. Sebaliknya radio yang mengaji. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tuan-tuan, dalam menghadapi kematian, dalam keadaan tidak redha akan kematian, maka seluruh ahli keluarga lebih kepada menangis. Dalam musim PKP kan, tak boleh nak menyeberang, musim PKP, lebih kepada menangis. Dan dia mesej orang sana menangis, dia telefon orang sini menangis, telefon orang sini. Itu dah keadaan orang tidak beriman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita benar-benar beriman, kita terus mengaji untuk kita sedekahkan pahala bacaan kita untuk arwah. Semoga arwah dipermudahkan urusan arwah. Bukannya kita menangis tak tentu hala. Bukan kita menangis tak tentu hala. Menangis telefon. Sedangkan hidup kita sekarang ni ada group WhatsApp kan. Tulis dalam group WhatsApp cukup lah. Tulis send. Tak payahlah semua orang kau nak telefon, kau nak menangis. Itu bukan orang beriman namanya. Orang beriman dia mengaji sentiasa. Redha atau pemergian. Ini saya sampai rumah orang tu. Saya sampai rumah yang sebaliknya yang mengaji ialah radio.
Radio tu macam-macam kori lah keluar saya dengar. Sepanjang saya duduk sini, saya duduk, saya masuk, saya doa. Saya baca tahlil, tak ada seorang pun ikut. Saya tahlilkan masa tu, tak ada, saya bacakan tahlil, saya doakan kan. Tak ada seorang pun ikut, tak ada seorang pun tak ada tangan. Itu bermakna tidak ada iman pada orang tersebut dalam menghadapi kematian, dalam menyantuni, berdepan dengan kematian. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itulah ya antara contohnya manusia zaman moden kini. Salah satu contoh. Dan dalam rumah tu bukannya semua orang bodoh, bukannya semua orang jahil. Dalam rumah tu ada yang dinamakan ustaz ke ustazah. Saya dengar macam tu lebih kurang adik-adik dia. Ada yang dinamakan ustaz ke ustazah dah. Saya kata, ada ustaz-ustazah, tapi ustaz-ustazah itu pun menangis telefon dia tak ada inisiatif untuk baca Quran. Sebaliknya radio dipasang kuat-kuat dengan ayat Quran. Allahu akbar. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itulah dia perbezaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Okay. Ini berlainan sekali dengan tingkah laku seorang yang tidak beriman. Ni dia beritahu ni. Ini berlainan sekali dengan tingkah laku orang yang tidak beriman apabila maut hampir kepada mereka atau orang sekalian mereka memberontak, meraung, menyalahkan takdir, tertekan, menanggung kekecewaan yang melampau, malah melakukan tindakan keterlaluan seperti bunuh diri dan sebagainya. Dalam buku ni sebut. Bukan saya sebut Tadi saya sebut berdasarkan pengalaman saya. Dan dalam buku ni pun ada sebut. Berlainan sekali dengan tingkah laku dengan orang yang tidak beriman. Datang kematian, menyalahkan takdir, memberontak, meraung, tertekan, menanggung kecewaan yang melampau dan sebagainya. Nak kerat ke leher. Apa benda tu? Islam tidak mengajar benda tu. Dan sahabat-sahabat dalam hati, dan dalam kes tu juga, saya tengah tahlil. Tiba-tiba isteri kepada si mati ni, arwah ni, dia nak masuk bilik nak ambil apa tah. Tapi arwah ni pun orang berumur dalam lebih kurang 50. Isteri itu dalam 55 itu lebih kurang. Dia masuk ke bilik, dia nak ambil lah, dia buka almari, dia duduk, tiba-tiba pengsan, sahabat-sahabat. Tiba pengsan. Allahu akbar, saya kata memang. Dah lah bila pengsan tu, anak beranak keliling. Bila dah maknya pengsan, anak keliling tak ada iman, maka mereka meronta-ronta. Ya Allah, apa ni? Mereka meronta-ronta. Ya Allah, apa ni? Mak pula pengsan, ayah meninggal, apa benda ni? Ya Allah, sahabat-sahabat dalam hati Allah SWT. Saya terkejut, saya baca doa dan saya terus balik. Sebab saya tahu dalam tu ada dua orang agama, dua orang agamawan, dua orang yang berlatar belakangkan pendidikan agama. Saya tahu dalam rumah tu. Sebab bila saya datang tu dia memperkenalkan. Adik-beradik memperkenalkan, ni ustaz ni ustazah ni. Dia memperkenalkan. Okay, saya kata, okay fine, tak apa. Tapi lah dengan cara begitu, saya tak nampak benda tu. Saya kata, tak apa. Saya berjumpa dengan arwah, saya doakan, saya tahlil, dan saya terbalik. Sebab apa? Benda tu berlaku, saya tak nak sini. Orang agama dia, biar orang agama uruskan. Saya kata gitu. Saya nak, waktu ketika itu, nasihat tidak berguna dah. Sebab dah nampak depan-depan. Nasihat tidak berguna dah. Dah nampak depan-depan tu, benda yang berlaku, maka apa, sebab satu lagi, dah ada orang agama dalam tu, buat apa kita nak bagi nasihat ke? Kita ni orang luar. Yang dalam tu, yang orang agama dalam tu adalah keluarga dia sendiri, maka biar dia uruskan itu. Allahu akbar. Sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya pun terkejut lah. Memang saya sangat terkejut dengan perkara tersebut. Jadi saya kata, saya biarkan je lah. Saya terbalik. Okay? Oleh sebab itu, terlalu takut akan kematian, mereka berusaha melarikan diri mereka tanpa menyedari perbuatan mereka itu sia-sia. Orang takut mati ni dia nak mengelak biasanya. Tapi sebenarnya mengelak daripada kematian itu benda yang sia-sia. Sebab apa? Dalam satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan merasai kematian. Maka kalau nak lari tu memang sia-sialah. Perkara yang sia-sia kalau kita nak lari daripada kematian. Okey. Allah menjelaskan perkara ini seperti berikut dalam surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dalam surah An-Nisa ayat 78, di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu apabila sampai ajalnya. Sekalipun kamu berada di kawasan benteng-benteng yang tinggi dan kukuh. Tinggi macam mana pun benteng yang kita bina, kukuh bagaimana pun benteng yang kita bina, maut tetap akan menimpa kita. Okay, dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Qul innal mautal ladzi
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan daripada itu tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahu bahawa apa yang kamu lakukan serta membalasnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam surah Jumaat beritahu, kita tak payah nak sibuk nak lari daripada kematian. Kita tak payah sibuk nak buat perkara yang bukan-bukan. Semata-mata nak mengelak daripada kematian. Seperti contohnya, buat dinding kau-kaunya konkrit, masuk dalam tu, tutup. Bila Allah kata kun fayakun, mati-matilah kau. Okey. Apabila di api neraka perkara sebaliknya berlaku, kerana seksaan yang maha hebat. Kerana orang kafir yang dahulunya takut akan kematian, mengharapkan pula kematian untuk melepaskan mereka daripada azab ini. Tetapi malangnya tiada lagi kematian di api neraka. Di muka bumi ni kita takut kematian, contoh. Di muka bumi kita takut nak mati, kita nak ngelak daripada kematian. Tapi bila di api neraka nanti, kita pula minta mati. Sebab apa? Azab api neraka itu sangat dahsyat, sangat kuat. Sampai ke orang kafir yang takut mati, dia cuba ngelak untuk mati, di api neraka pula dia minta mati. Sebenarnya tuan-tuan, sahabat-sahabat, di api neraka dah tak ada mati dah. Mati itu sekali, hidup itu 2 kali. Mati sekali je, hidup 2 kali. Di api neraka itu tak ada mati dah. Allahu Akbar. Senario ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 17. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Maksudnya dia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuk dan dia didatangi penderitaan maut dari segala arah, sedangkan dia tidak pula mati supaya terlepas daripada azab siksa itu. Dan selain itu adalah azab siksa lebih berat di akhirat nanti. Dia tak boleh minum dan terpaksa minum, namun tidak diterima oleh tekak kerana busuk. Bau apa tu? Air apa yang busuk tu? Wallahu alam. Dan dia menderita kerana seksa azab api neraka tersebut. Dulunya dia takut nak mati. Dan kini dia minta untuk mati. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang beriman, kematian itu adalah rahmat dan pasport untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih sesuatu yang hebat di syurga yang sekian lama didambakan. Maknanya kalau orang beriman ni dia nak sangat menemui kematian sebab rahmat dan pasport untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan meraih pelbagai hadiah daripada Allah di syurga kelak, yang mana dia diimpikan ketika ini. Allahu Akbar. Sebaliknya orang kafir meratapinya dan berharap untuk dipanjangkan umur atau dikembalikan ke atas muka bumi demi menebus segala kesalahan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mensediakan 3 laku mereka seperti berikut. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara mereka, berkatalah dia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia ini. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya.
kalau tidak, maka dia pada saat itu akan merayu dan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa sedikit akan datang, supaya aku akan sentiasa bersedekah dan pula menjadi kalangan orang yang soleh. Itu dia golongan kafir ni. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Golongan kafir ni masa muka bumi dia kedekut sikit nak bersedekah, tapi bila dah meninggal esok, memang dialah orang yang pertama merayu kepada Allah supaya dikembalikan ke muka bumi Allah ini untuk sentiasa bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar. Nampak tak itu? Surah Al-Munafiqun. Ta'rifnya, maut perkataan Arab yang berasal daripada kata akar mata yang bermaksud mati atau meninggal dunia. Selain itu juga ia digunakan untuk makna bodoh atau tidak beriman. Mata. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah Al-An'am ayat 122. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayat petunjuk, dan kami menjadikan baginya cahaya iman yang menerangi, sehingga dapatlah dia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal di tempat gelap gelita, kufur dan tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Kena demikian golongan kafir itu terpedaya dan memandang elok kejahatan yang mereka lakukan. Ini untuk orang bodoh. Okey. Kita hidup ni kalau kita sombong sangat, kita akan gelap gelita. Kita akan gelap segelap-gelapnya. Maka kita kena cerdik. Dan hidup sebagai manusia ni kena sentiasa mencari ilmu. Kerana itulah pelita, cahaya untuk kita. Tak ada ilmu, kita berada dalam kegelapan sampai masa. Dan kita anggap kejahatan yang kita buat itu baik. Sebab dalam tempat gelap ni, segala benda kita nampak okey. Tidak ada benda yang kita nampak tidak baik dalam gelap ni. Okey, sahabat-sahabat dalam mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jenazah, perkataan yang berasal daripada perkataan Arab, yang mana kata asalnya ialah janaza, yang bermaksud menutupi, mengumpulkan atau meletakkan. Dan jenazah pula bermaksud jenazah yang diletakkan dalam usungan. Usungan tu yang akan dibawa ke kubur untuk dikebumikan. Jenazah atau orang telah meninggal dunia, usungan. Itu maksudnya jenazah ni tiga maksud, usungan tu. Okey, insya-Allah. Nazak. Okey, tajuk nazak. Menghadapi orang yang sedang nazak, dibaringkan di atas lambung kanan. Apabila seorang itu kelihatan telah sampai ke tahap nazak, disunatkan dia dibaringkan di atas lambung kanan dengan wajahnya menghadap kiblat, atau jika tidak boleh, baringkan dia terlentang dan kepalanya diangkat sedikit menghadap ke kiblat. Diajarkan mengucap. Sunat diajarkan kepadanya untuk mengucap kalimah syahadah dengan cara yang lembut dan tidak mendesak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Bisikkanlah orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah kitab kematian bab talqin jenazah dengan la ilaha illallah. Dan daripada hadis Musayyab bin Hazan radhiyallahu an, katanya, saya baca mafhum terus. Katanya, maksudnya ketika Abi Talib hampir meninggal dunia, Rasulullah SAW hadir kepadanya. Baginda dapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah turut berada di sana. Rasulullah SAW bersabda, pakcikku, ucapkanlah dua kalimah syahadah. Aku akan menjadi saksi pakcik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mencelah, wahai Abu Talib, sanggupkah kamu
meninggalkan agama Abdul Muttalib. Rasulullah SAW tidak berputus asa, malah tetap mengajarkannya mengucap 2 kalimah syahadah serta berkali-kali mengulangi, sehinggalah Abu Talib menjawab sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahawa dia tetap bersama dengan agama Abdul Muttalib, malah enggan mengucap kalimah syahadah. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku akan pohonkan keampunan daripada Allah untukmu selagi aku tidak ditahan untuk memohon dengannya pada engkau. Okey, berikutan itu Allah menurunkan ayat ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Okey, maka tidak dibenarkan bagi nabi dan orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang syirik sekalipun seorang itu kaum kerabat sendiri. Telah nyata bagi mereka bahawa orang syirik itu adalah ahli neraka. Allahu Akbar. Okey. Allah tak bagi orang lain minta maaf untuk orang lain. Allah tak bagi. Okey, firman Allah bersempena dengan peristiwa Abi Talib dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berupaya memberi hidayat, iaitu petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya dia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Allah Maha mengetahui siapakah orang yang bakal mendapat hidayah. Maka hidayah itu kena dicari. Okey. Jika orang yang sedang menazak itu tidak mampu mengucap la ilaha illallah, ajarkanlah menyebut Allah sahaja, sudah madai. Okey, insya-Allah sahabat-sahabat. Yang ketiga, sunat dibacakan Yasin di sisinya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang di kalangan kamu yang hampir mati akan surah Yasin. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, dan dia mengesahkannya. Berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, sunat bagi orang yang merasai tanda dan kesakitan maut supaya berbaik sangka terhadap Allah dan melupakan semua dosa dan kesalahannya, dan menggambarkan dia kini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Berdasarkan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kematian, perkara yang sunat dilakukan terhadap orang yang meninggal dunia. Pejam mata dan ikat rahangnya. Pejam mata dan ikat rahangnya. Ikat rahang. Ikat rahang ikat gitu. Tali ikat ke atas. Memejamkan kedua-dua matanya dan mengikat kedua-dua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, dan bahawa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qala syaqqa basarahu fa aghmadahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Salamah, dia berada dalam keadaan membuka matanya terbuka. Lalu bagi dia menutupnya. Riwayat Muslim dan Sahih Muslim, kitab jenazah, bab menutup mata jenazah dan mendoakannya. Lembutkan tulangnya, melembutkan tulang sendinya dan dikembalikan setiap sendi ke tempat asalnya. Maknanya bila jenazah dah meninggal, urut-urut. Okey? Urut sedikit-sedikit agar dia tidak keras. Dia tidak keras. Bila sebut pasal jenazah keras ni, saya ada jumpa lah. Saya ada pengalaman juga berjumpa dengan yang dah keras. Dan alhamdulillah, tapi dia urut dalam keadaan paksa untuk dilembutkan apa nama? Yang dinamakan dengan urat dengan tulang. Sebab apa keras? Sebab orang dalam rumah tidak ada asas. Sebab apa keras? Orang dalam rumah tidak ada asas, dan dia membiarkan kematian itu berlaku gitu je. Dia hanya mampu tengok lah. Jadi sebab tu memerlukan ilmu untuk dipelajarinya benda ni. Okey? Letak sesuatu atas perut. Meletakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perut supaya tidak kembung hingga menjadikan kelihatan buruk. Maka letaklah benda berat atas perut ni supaya dia tidak membuncit. Sebab apa? Angin masuk. Tanggalkan pakaian, disunatkan menanggalkan seluruh pakaiannya dan menutupnya dengan kain nipis. Diletakkan di tempat lebih tinggi
Diletakkan jenazah ini di tempat lebih tinggi daripada lantai seperti di atas katil serta dihadapkan ke arah kiblat. Para ulama sepakat ijma' berpendapat bahawa hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah ke atas orang Islam jika ada kematian di kawasan mereka. Jika tiada sesiapa yang melakukannya, seluruh kampung atau daerah berdosa. Kewajipan orang hidup terhadap kematian jenazah memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu apabila sampai ajal, sekalipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Memandikan jenazah. Terdapat dua kaedah untuk memandikan jenazah bergantung kepada keadaan. Kaedah pertama, memandikan jenazah dengan cara paling mudah, terutamanya sekiranya kekurangan kelengkapan kerana kemiskinan dan keadaan darurat atau kerana terlalu banyak jenazah yang perlu dimandikan, seperti mana yang berlaku kepada mangsa-mangsa tsunami dan peperangan. Caranya, hilangkan najis yang ada pada tubuhnya dan ratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu kaedah pertama yang paling mudah apabila jenazah terlalu ramai. Kaedah kedua, memandikan jenazah dengan sempurna mengikut sunnah. Jenazah hendaklah diletakkan di atas tempat yang tinggi seperti atas papan, katil atau tempat mandi jenazah khas. Auratnya hendaklah sentiasa ditutup. Orang yang memandikannya hendaklah mendudukkannya dan menahan badannya dengan tangan kanan dan menggunakan tangan kiri untuk mengurut perut jenazah bagi mengeluarkan segala najis yang ada. Kemudian dia hendaklah memakai sarung tangan dan membasuh kedua-dua kemaluan jenazah. Mulut, kedua-dua lubang hidung juga dibersihkan dan dipastikan air sampai padanya. Setelah itu diambilkan wuduk untuk jenazah sebagaimana wuduk orang yang hidup. Keempat, kepala dan muka jenazah hendaklah dibasuh dengan sabun atau sesuatu yang boleh membersihkannya. Rambutnya disikat dan jika tercabut hendaklah dikebumikan bersama dengannya. Dibasuh dengan sempurna semua bahagian. Kanan bermula di bahagian tengkuknya. Kemudian bahagian kiri bermula daripada tengkuknya juga, dan dengan itu semua tubuhnya telah diratai dengan air. Ini adalah mandian pertama. Disunatkan mengulangi sehingga 3 kali atau lebih jika perlu. Disunatkan pada mandian terakhir bercampur air mandian dengan sedikit kapur, sekiranya si mati tidak berada dalam keadaan ihram. Okey. Ini berdasarkan satu riwayat Al-Bukhari daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW menemui kami ketika kami sedang memandikan anak perempuannya. Sabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalika in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 atau lebih jika perlu dengan air dan air bidara, dan pada mandian yang terakhir dengan wangian atau sedikit daripada wangian. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab jenazah, bab mandi dan wuduk jenazah dengan air dan air bidara. Dia ada sebut air bidara. Air bidara di sini. Air bidara. Ukuran kain kafan. Ukuran kain kafan paling minimum ialah dengan membalut tubuh jenazah dengan selai kain yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Okey, ukuran minimum. Kadar kain kafan dibiarkan bahagian kepala sekiranya dia dalam ihram. Ini kadar yang wajib untuk menutup aurat jenazah menurut pandangan yang sahih. Okey. Kafan jenazah lelaki dikafankan dengan 3 helai kain atau 5 helai yang boleh menutup jenazah dari kepala hingga ke ujung kaki dan boleh membalutnya. Disunatkan menggunakan kain putih dan makruh menggunakan kain berwarna. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian. Kafankan sesiapa yang mati dalam keadaan kamu dengan kain putih. Dengan kalangan kamu dengan kain putih juga. Riwayat At-Tirmizi dan Sunan Tirmizi. Untuk perempuan, 5 helai kain putih, iaitu sehelai kain yang menutupi dari pusat hingga ke bawah badan, sehelai yang menutup kepala dan sehelai baju menutup badannya yang atas, manakala bahagian yang dalam dilebihkan sedikit ke bawah. Yang dalam tu bentuk kayak orang perempuan ni rumit sikit lah perempuan ni.
Ini berdasarkan arahan Rasulullah SAW ketika mengkafankan anak perempuannya Ummul Kalthum. Riwayat Abu Dawud. Tetapi sekiranya jenazah mati dalam keadaan berihram dan dibiarkan muka terbuka. Menyembahyangkan jenazah menjadi kewajipan fardu kifayah kepada umat Islam menyembahyangkan jenazah yang terdapat di dalam kawasannya. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah katanya, anna Rasulullah SAW na'a an-najashiyya fil yaumil ladzi mata fiha wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Bahawa Rasulullah SAW merasa sedih atas kematian An-Najashi. Pada hari kematiannya, baginda keluar bersama orang ramai ke tempat solat, lalu baginda menyusun saf mereka sahabat-sahabat dan bertakbir dengan 4 takbir. Ajaklah masyarakat sekeliling untuk mendirikan solat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Mengebumikan jenazah. Kadar minimum mengebumikan jenazah ialah dengan mengebumikan di dalam satu lubang yang kedalamannya boleh menghalang bau busuk dan tidak boleh digali oleh haiwan. Jenazah juga hendak dihadapkan ke arah kiblat. Penyediaan kubur jenazah hendak ditanam di dalam sebuah lubang kubur yang dalamnya setinggi orang yang sederhana ketinggiannya. Luasnya pula adalah kira-kira 1 hasta dan sejengkal. Ihfiru wa awsi'u wa ahsinu. Galilah kubur sebagaimana yang sepatutnya dan luaskan ruangannya dan buatlah dengan kemas. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Wajib dibaringkan jenazah di atas lambung dan pipi kanannya dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Ini jika jenazah ditanam dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat, ia hendak digali semula sehingga belum busuk dan berbau. Jika tanah perkuburan itu keras, sunat dibuat pada dinding lahat dalam kubur tersebut. Sunat dibuat pada dindingnya yang lahat dalam kubur tersebut. Bagaimana permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit yang membawa kematian. Al-lahadu li lahdan wa wansibu alayya labina nasban kama suni'a bi Rasulin sallallahu alaihi wasallam. Buatkan untukku lahat dan tegakkan dinding batu untukku sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Okey, pengurusan jenazah. Okay, kita tengok gambar sikit jenazah ni Gambar sikit, ada gambar dia. Itu dia pengurusan jenazah. Okey. Ikat dagu dan simpulkan. Yang pertama, ikat dagu dan simpulkan di atas umbunya untuk memastikan mulutnya bertutup. Yang kedua, rapatkan mulutnya. Yang ketiga, letakkan di tempat yang tinggi. Tukarkan pakaiannya dengan membersihkan kekotoran yang terkeluar daripada duburnya. Luruskan kakinya. Ikat kedua ibu jari kakinya untuk merapatkan kedua kakinya. Pergelangan, ikat. Letakkan sesuatu yang berat di atas perut. Letakkan tangannya dalam keadaan solat. Rapatkan kedua belah mukanya. Okey, insyaAllah. Dan ini bahan peralatan mandi jenazah. Glove, apron penting, kapur barus, sugi atau cotton bud 7 batang, air bersih sedikit kapas, sabun mandi dan air daun bitara. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat dan minta. Itu dia. Syarat-syarat tukang mandi jenazah. Jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki, begitu juga jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Suami boleh memandikan jenazah isteri dan begitu juga sebaliknya. Jika jenazah ialah lelaki dan hanya terdapat perempuan ajnabiah, wajib baginya tayamum mayat itu berlapik dan begitu juga sebaliknya. Orang yang afdal memandikan mayat lelaki ialah anak, cucu, bapa, datuk, saudara, anak saudara, bapa, saudara sebelah bapa dan ibu, imam dan pemerintah. Orang yang afdal memandikan mayat perempuan ialah saudara mara, wali perempuan asing atau suaminya. Mayat budak lelaki atau khunsa besar boleh dimandikan oleh orang lelaki kemudian perempuan.
Sunat bagi tukang mandi jenazah dalam kalangan orang fakir dan amanah. Haram memandang aurat mayat kecuali darurat. Jangan menyentuh aurat mayat kecuali berlapik. Jangan menyentuh kecuali berlapik. Okey, tata cara. Kita tengok tata cara mandi jenazah. Tengok sedikit. Okey, yang pertama ialah letakkan mayat di tempat tempat mandi yang disediakan. Nombor 2, orang yang memandikan adalah memakai sarung tangan dengan kemas. Siramkan mayat dengan air biasa di hujung kepala hingga hujung kaki. Istinja mayat terlebih dahulu, angkat sedikit bahagian ke atas kepala sehingga pada dada. Mengeluarkan kotoran dalam menekan perut dan dengan menekan atau memicit perutnya secara perlahan dan berhati-hati dengan menggunakan kain alas agar tidak tersentuh aurat. Siram basuh dengan air sabun. 7. Gosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah rambut, celah jari dan kaki. Selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Kemudian bilas dengan air bersih seluruh anggota sambil berniat lafaz niat mandi jenazah lelaki, aku mandi jenazah ini kepada Allah Ta'ala, dan aku mandikan jenazah perempuan ini kepada Allah Ta'ala. Okey. Nombor 9, telantangkan mayat, siram basuh dari kepala hingga hujung kaki 3 kali dengan air bersih. Kemudian siram sebelah kanan 3 kali. 10, siram belah kiri 3 kali. Kemudian 11, kemudian menggiringkan mayat, basuh bahagian lambung kanan. 12, lambung kiri. 13, sedikit air barus. 14, tutup seluruh anggota mayat dengan kain nipis, kain kafan. Siram air bercampur dengan kapur barus di atas kain. Lepas itu wudukkan jenazah. Nombor 16, lap dengan menggunakan tuala pada seluruh badan. Cawatkan bahagian kemaluan dengan cawat yang disediakan dan ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. 17, setelah itu mayat diusungkan tempat baringan untuk dikafankan. Segala apa yang tercabut daripada anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama dengan mayat, contoh rambut, kuku dan lain-lain. Tata cara mengkafankan jenazah. Sediakan 5 utas tali yang dihamparkan di tempat pembaringan sebelum menghamparkan kain kafan. Tali ini diambil daripada kain kafan. Ketinggian jenazah diukur untuk menentukan panjang kain kafan. Kain kafan dipotong menjadi 3 bahagian. Ketiga-tiga dihamparkan dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Kelima, hamparkan kapas gulung di tengah-tengah bahagian memanjang mengikut anggaran saiz jenazah. Serbuk cendana ditaburkan di atas kain kafan yang diletakkan. Angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian dibaringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan untuk jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bahagian kemaluan, wajah, kedua buah dada, kedua telinga, sikut dan kedua tumitnya. Sekali lagi tabur sebuah kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jenazah. Kain kafan diselimut atau ditutup dari lembar yang paling atas, lembaran paling atas sampai lembar yang paling bawah satu persatu. Kemudian ikatlah tali dengan kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Kemudian daripada bahagian hujung kaki, lutut dan pinggang ikatlah. Ikatan hendaklah hidup, boleh dibuka kerana tali ini akan dibuka ketika dalam kubur. Biar bahagian muka terbuka untuk tatapan sanak saudara. Tali di bahagian leher dan atas kepala diikat apabila jenazah sudah sedia untuk diusung atau disembahyangkan. Setelah siap diikat, renjeslah dengan air mawar dan dengan sapulah minyak wangi. Okey. Kedudukan jenazah dalam solat jenazah. Okey. Lelaki imam di bahagian kepala.
Okey, nampak tak? Imam bahagian kepala oleh kiblat. Sekiranya ada jenazah perempuan, gitu. Untuk perempuan pula di perut. Perempuan di perut. Kiblat oleh kiblat. Kepala belah kanan. Cara solat ramai jenazah perempuan. Cara solat jenazah lelaki dan perempuan. Kanak-kanak perempuan, perempuan kanak lelaki-lelaki. Gitu sudah insyaAllah. Okey. Hukum solat jenazah menurut ijma' ulama, solat jenazah ke atas jenazah yang bukan mati syahid adalah fardu kifayah, iaitu bagi orang yang masih hidup di kawasan tersebut. Sekiranya ada pihak yang telah melakukannya walaupun seorang, terlepaslah kewajipan ke atas orang lain. Ini adalah ciri budaya dan tata hidup bermasyarakat di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi amalan para sahabat baginda. Nabi sendiri mengarahkan sahabatnya menyembahyangkan seorang lelaki yang jatuh daripada unta dan seorang kanak-kanak. Baginda juga pernah menyembahyangkan solat ghaib jenazah Raja An-Najasyi. Okey. Rukun solat jenazah. Pertama, niat berserta dengan takbiratul ihram, berdiri bagi siapa yang mampu. Berdiri bagi siapa yang mampu, bertakbir dengan 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram yang disertakan dengan niat solat. Membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram, selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas takbir yang kedua, berdoa untuk jenazah. Disembahyangkan selepas takbir yang ketiga dan yang keempat. Yang betul memberi salam. Perkara sunat dalam solat jenazah, mengangkat kedua tangan untuk keempat-empat takbir. Meletakkan tangan di atas dada selepas mengangkat takbir. Disunatkan juga membaca ta'awuz, tetapi tidak disunatkan baca doa iftitah. Memperlahankan bacaan-bacaan dalam solat, mengucapkan amin selepas membaca solat Fatihah. Berdiri dalam 3 saf atau lebih sebagaimana yang dilakukan oleh baginda ketika menyembahyangkan Raja An-Najasyi. Tahmid sebelum selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ke atas muslimin dan muslimat selepas selawat ke atas junjungan Nabi. Disunatkan baca doa berikut selepas takbir keempat dan sebelum salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Memberi salam yang kedua. Solat sunat mendirikan jenazah secara berjamaah, tetapi dia haruskan walaupun hanya seorang diri. Menurut Dr. Wabah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wal Adillatuh, posisi kepala mayat adalah di sebelah kanan imam sama ada lelaki atau perempuan. Namun pengamalan di Malaysia berdasarkan fatwa daripada Jakir menyatakan posisi kepala mayat lelaki adalah sebelah kiri imam. Namun kedua-dua pandangan boleh diamalkan. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat. Tata cara solat jenazah. Okey, berniat takbiratul ihram. Kita lihat lagi. Ada gambar sikit tu. Untuk berniat dan takbiratul ihram serentak dengan berniat dalam hati untuk solat jenazah berdasarkan jenazah yang hendak disembahyang seorang lelaki atau perempuan. Usalli hadzal mayyiti arba'a takbira imaman. Untuk lelaki, untuk perempuan hadhil mayyitati. Okey. Tidak diisyaratkan menyebut 4 takbir sekiranya jenazah tersebut adalah ghaib, adalah diniatkan ghaib. Aku bersolat ke atas jenazah si punak ini yang ghaib, atau boleh juga niat secara umum. Berdiri bagi siapa yang mampu sebagaimana dalam solat biasa. Angkat takbir. Kedua, Al-Fatihah. Okey. Selawat. Ada 2 selawat. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, sempurna sampai habis. Macam biasa. Okey, yang ketiga, takbir ketiga. 1, 2, 3.
membaca doa untuk jenazah yang disemayamkan selepas takbir yang ketiga, kerana tujuan solat ini didirikan adalah untuk mendoakan si mati. Membaca doa Allahumma filah warhamhu. Okey, doa yang ketiga. Okey, ini doa yang sempurnalah. Okey. Yang doa yang biasa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Allahumma fillaha warhamha wa'afi wa'afu anha. Sudah memadai. Sudah memadai sebenarnya. Okey, cuma kadang-kadang orang-orang lama ni adat dia nak sempurna, betul? Jadi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa awsi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqas thawbul abyadu minad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Begitu juga yang perempuan, kalau sempurnanya begitu Danas. Okey, insya-Allah. Masih lagi tata cara solat jenazah. Okey. Yang tadi itu doa untuk takbir ketiga. Yang ini doa untuk takbir yang keempat. Takbir keempat. Jika bertakbir lebih daripada 4 dengan takbir dengan sengaja tidak batal solat kerana ia adalah satu bentuk zikir, tetapi tidak disunatkan makmum mengikut takbir tambahan imam. Dia boleh memilih untuk memfarakah atau menunggu imam beri salam. Okey, 4 takbir. Takbir keempat pula doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lil ikhwan alladhina sabaquna bil iman sampai habis. Itu doa untuk takbir keempat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan memberi salam pertama sekurang-kurangnya assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Itu dia solat jenazah. Okey, solat jenazah. Yang itu yang sunatnya. Itu yang sunatnya. Dalam doa solat jenazah ada banyak doa sebenarnya. Okey, ada banyak doa. Contoh doanya lagi, doa solat jenazah untuk lelaki, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu abdaika. Tu untuk lelaki. Untuk perempuan, Allahumma hadhi ummatuka wa ibnatu ummatika. Untuk perempuan. Itu untuk perempuan insya-Allah. Doa yang masyhur daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lihiyyina wa mayyitina wa syahidina wa aibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa uthnana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyaihi 'alal islami wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal imani. Itu doa yang masyhur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, siapa yang layak menyembahyangkan jenazah, menurut mazhab Asy-Syafi'i, wali kepada jenazah lebih aula menyembahyangkan jenazah kerana solat jenazah adalah doa untuk si mati. Doa kaum kerabat dan waris adalah lebih mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih aula menjadi imam dan menyembahyangkan jenazah, bapa atau datuk dan ke atas, atau anak lelaki atau cucu dan ke bawah, atau saudara lelaki si ibu sebapa, atau saudara lelaki sebapa, atau anak lelaki saudara si ibu sebapa, atau anak lelaki saudara si ibu. Seterusnya mengikut tata tertib as-sabah dan ilmu dalam ilmu faraid. Okey. Mengiringi jenazah. Kategori mengiringi jenazah. Kategori pertama, mengiringi dari rumahnya hingga ke tempat solat, masjid atau solat, kemudian bersolat. Kategori kedua, mengiringi dari rumah bersolat dan menunggu sehingga siap dikebumikan. Bagaimanapun, kategori yang kedua adalah lebih baik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mattaba'a janazata muslimi imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha
fa innahu yarji'u min ajri biqirataini kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah dengan penuh keimanan dan mengharap keredaan dan dia bersama jenazah sehingga ia disolatkan dan dikebumikan, maka dia pulang dengan mendapat pahala 2 qirat bagaimana pada setiapnya seperti bukit Uhud. Dan barang siapa yang bersolat ke atas jenazah dan pulang sebelumnya, dia diberikan 1 qirat sahaja. Okey, insya-Allah. Adab mengiringi jenazah, mengebumikan jenazah dengan segera, tetapi tidak harus tergesa-gesa dengan berlari ketika mengusung jenazah. Orang yang mengiringi jenazah dengan berjalan kaki boleh berada di hadapan, di belakang atau di kiri dan di kanan, tetapi berada di belakang jenazah adalah lebih baik. Sekiranya orang yang mengiringi jenazah berkendaan hendaklah mengiringi dari belakang. Dibolehkan berkendaan ketika mengiringi jenazah, tetapi lebih baik berjalan kaki sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Harus memiliki kenderaan untuk pulang selepas penggebumian. Disunatkan berwuduk selepas mengusung jenazah. Tidak menangis dengan kuat atau meraung, menarik pakaiannya dan berguling di atas tanah seperti orang tidak ciuman. Tidak menguatkan bacaan zikir atau ayat-ayat Al-Quran ketika mengiringi jenazah, kerana perbuatan itu sama dengan orang kafir. Tidak diiringi dengan paluan alat muzik seperti gendang, loceng, kerana menyerupai adat Buddha. Okey, menyerupai adat Buddha. Itu berkaitan dengan jenazah kematian. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah. InsyaAllah sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gunakan keberkatan dan rahmat buat kita semua, insyaAllah, dalam ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kejahatan kita, asbabnya kita mempelajari ilmu, insyaAllah. Okay, jom sama-sama dengan saya kita berselawat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan rahmat atas kita semua, insya-Allah. Petang ini jam 2 petang, insya-Allah saya akan ada satu aktiviti menjejak asnaf dan golongan terjejas dengan PKP. InsyaAllah, mudah-mudahan terima kasih kepada yang terus menyumbang kepada tabung kebajikan PKP. Mudah-mudahan Allah berkati segala kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang menaja. Semoga Allah juga merahmati kita semua, insyaAllah.